Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan selamat kembali ke episod seterusnya daripada podcasting dari studio dan yang dibawakan secara langsung sebenarnya taklah langsung kan, secara rakaman sebenarnya, yang dibawakan oleh Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat PSPK Universiti Putra Malaysia. Dan menerusi podcasting ini, insya-Allah kita akan berbicara dan mengupas topik dan isu secara santai bersama pakar-pakar yang kami bawakan bersama ke studio. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut kepada topik hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Hani Salwah Yaakob dari Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi yang akan bertindak selaku moderator untuk podcasting dari studio pada episod kali ini. Dan kita teruskan. Kalau kita lihat pada waktu ini kan, media sosial menjadi perkara yang biasa dalam kehidupan kita. Semua orang ada media sosial. Dan ini termasuklah media sosial seperti Instagram, Facebook, dan yang paling baru ni generasi kini lebih suka kepada satu media sosial yang disebut sebagai TikTok, yang kononnya menawarkan video pendek yang mudah untuk dicerna, dibaca ataupun didengar kan, dan lebih bermanfaat lah katanya. Namun dikatakan TikTok ni juga menghasilkan trend-trend yang tertentu yang mungkin buruk, mungkin baik. Jadi oleh itu, untuk episod kali ini kita akan mengupas, berbincang berkenaan dengan trend TikTok, antara manfaat, ikutan mahupun kemahuan. Itu dia. Dan saya tak keseorangan hari ini. Yang penting saya ada panel. Saya bukanlah pakar, kita bawa panel yang lebih pakar berkenaan dengan media sosial dan juga trend TikTok ni. Iaitu kita bawakan ke studio, dah dengar pun suara dia. Dr. Sharifah Sofia Said Zainuddin, pensyarah kanan di Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Selamat datang Doktor. Khabar? Okay. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Dr. Hani kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu trend TikTok ni. Saya dapat tajuk ni minggu ni macam banyak nak cerita kan. Pakar dia lebih macam tahu, dia terus kan macam get into dia terus daripada dengan tajuk. Okeylah, baiklah. Okay. Mari kita mulakan Dr. Sofia. Saya nak tahu sebenarnya apa yang disebut sebagai trend TikTok. Okay, saya rasa kan sebelum kita membincangkan atau mengupas dengan lebih lanjut isu trend TikTok ni, mari kita lihat sedikit sebanyak balik sejarah perkembangan teknologi komunikasi ataupun media sosial di Malaysia ni. Kalau kita lihat sebelum ni kita didedahkan dengan pelbagai social media. Sebenarnya social media ni diikut trend. Kalau kita tengok pada zaman kita dulu, antara 2003 2004 kita menggunakan Friendster. Mungkin anak muda sekarang ni tak faham lah. Kita tahu Friendster, betul, MySpace, Bebo, Tumblr dan sebagainya. Banyak sebenarnya, sebab tujuan social media ni adalah untuk apa? Untuk berkongsi. Sebab kita ni kalau ambil gambar banyak kita jalan, tak best lah kita simpan sendiri, betul tak? Betul. Sebab tu kita perlu ada Friendster dulu. Kenapa? Friendster tu sebenarnya fungsinya sama macam Facebook juga. Lebih kepada kita ambil gambar, kita kongsi. Jadi tujuan social media ni adalah untuk berkongsi dan menambah kenalan ataupun berhubung balik dengan rakan lama. Saya teringat MySpace lah sebenarnya. Betul. MySpace tu sebenarnya sama macam Instagram, lebih kurang sekarang ni. Tapi kalau kita tengok perkembangan teknologi komunikasi, dia berubah mengikut zaman. Jadi trend lah, kita boleh sebut trend lah, trend perkembangan teknologi komunikasi. Social media juga berubah mengikut sealiran dengan perubahan teknologi. Kita tengok sekarang ni kita banyak sangat teknologi komunikasi kan. Dari segi kalau dulu kita perlukan macam digital camera, recording, MP3 dan sebagainya. Tapi yang sekarang tapi sekarang ni kita dah ada handphone, smartphone. Smartphone tu dah melengkapi semuanya. Kita guna smartphone, kita boleh guna social media dan sebagainya. Jadi TikTok ni antara yang paling terkini lah. Kalau kita tengok trend penggunaan TikTok ni di kalangan sangat popular di kalangan golongan muda. Kalau pada awal tahun, kalau mengikut kepada statistik pada 2006, kebanyakan pengguna TikTok ni adalah di kalangan milenial. Iaitu milenial, iaitu yang berumur antara 19 hingga 25 tahun. Jadi golongan muda lah memang terdedah dengan penggunaan TikTok ni. Jadi sebenarnya social media ni kalau kita tengok, dia lebih kepada apa tujuan kita nak guna. Contohnya kalau you nak share gambar, kalau kita nak share gambar, kita pergi mana? Kita pergi Instagram. Kalau kita nak video pendek,
Video pendek TikTok di TikTok. lah. Ya, tapi untuk umur kita bukan milenial. Kita mungkin lebih pada penggunaan Facebook. Lebih berkongsi di Facebook. TikTok tu hanya untuk bershopping. Ya. Untuk generasi kita untuk lah. generasi kita ya. Jadi kita tengok kesesuaian penggunaan social media tu mengikut umur. Dan kalau menurut statistik Malaysia berkenaan dengan penggunaan TikTok ni, jangan terkejut ya, ramai lelaki menggunakan TikTok berbanding wanita. Tu dia. Kalau kita ingat ramai perempuan wanita menggunakan TikTok, tapi tak, sebenarnya 55% pengguna TikTok adalah di kalangan lelaki. Sebenarnya lelaki pun banyak buat konten kat TikTok ni. Oh, mereka buat konten, tapi Ya. wanita lebih membeli. Mungkinlah. Yang tu kita tengok statistik yang lain pula. Jadi kalau kita tengok di sini memang trend ya, ramai lelaki. Tak terkejut ya, sebab kalau sebelum ni kita ingat wanita yang ramai menggunakan TikTok. Rupanya lelaki juga turut sama mewarnai ya penggunaan ataupun konten di TikTok ni. Jadi sekarang dia macam dah tak trend perubahan umur tu pun dah berubah. Kalau dulu yang guna TikTok ni golongan milenial. Tapi jangan terkejut, sekarang ni ibu bapa kita, nenek kita, bukan kita, mungkin nenek-nenek remaja pun ada TikTok. Nenek yang berumur antara Remaja purba lah. remaja berumur antara umur 50 ke 60 tahun. Mereka pula sekarang ni lebih aktif di TikTok. Mungkin kerana faktor sudah pension, ada banyak masa nak melayari internet. Ataupun nak follow ataupun nak follow cucu TikTok, cucu aktif buat TikTok. Jadi ataupun ibu bapa lah secara tak langsung menggunakan TikTok sebab nak tengok anak-anak apa yang anak-anak buat, apa yang nak post di TikTok kan. Jadi trend tu berubah. Kita tengok dari segi saya cakap tadi penggunaan teknologi maklumat, teknologi komunikasi. Jadi kita tak boleh lari lah sebab kita sekarang ni berada di zaman teknologi maklumat, teknologi komunikasi di mana medium interaktif ataupun media interaktif tu penting. Sebab kita berkomunikasi dan kita menggunakan medium ataupun platform social media ni untuk berinteraksi secara interaktif lah. Interaktif tu maksudnya ada dua komunikasi secara langsung. Kita berkomunikasi secara terus. Di mana kalau dilihat di online tu, bila kita communicate, bila kita komen terus dapat respon. Bila kita post terus dapat like, berapa like. Kita boleh check segera kan. Itulah trend sekarang kalau kita tengok. Okay. Trend di dalam TikTok lah. Macam mana tu Dr. Sofia? Sebab kalau trend penggunaan tu ialah macam yang Dr. Sofia terangkan, trend TikTok kan, dia ada waktu-waktu tertentu dia ada satu trend yang terhasil. Trend apa yang sebenar benda ni, apa isu ini ya? Okay, kalau sebut pasal trend video lah ya, kita cakapkan kat sini. Kalau trend video ni susah nak cakap sebab setiap hari pun memang ada video baru. Jadi kita tak boleh nak spesifikkan, kita tak boleh nak cakap inilah yang paling trending. Jadi sebenarnya dia mengikut FYP. FYP tu lebih kepada page kita, apa yang kita lihat. Jadi setiap hari trend TikTok ni berubah mengikut FYP, apa yang kita lihat. Sebab kalau kita lihat masing-masing FYP berbeza mengikut kita punya algoritma pencarian kita. Kita cakap sikit, FYP tu apa? Kalau nanti ada yang tak pasti. Dia short term kan, bukan Funny Year Project. Bukan. FYP tu for your page. For your page. Maksudnya lebih kepada front page. Bila kita buka TikTok tu, front page tu apa yang keluar kat front page kita. Jadi front page ni macam mana dia datang kepada kita? Sebenarnya dia bergantung kepada algoritma. Contohnya kita search tentang masak-masak, kita suka masak-masak kan. Kita search masak-masak, nanti video kedua, ketiga dia akan algoritma dah baca. Okey, maknanya kita minat ataupun kita suka K-pop. Jadi kita tengok perkembangan K-pop, artis K-pop di Seoul kan. Jadi sentiasa lepas tu tengok dalam 2 jam balik kita buka balik, FYP kita akan datang benda-benda yang berkaitan dengan K-pop tu sendiri, macam BTS, Blackpink dan sebagainya. Algoritma tu membantu membaca kita. Jadi sebenarnya kita tak boleh lari macam mana nak elak daripada FYP ni, sebab FYP ni dia menunjukkan minat kita terhadap sesuatu, video apa yang kita tengah tengok. Jadi FYP ni juga menyebabkan video tu jadi viral. Jadi apa-apa isu lah boleh jadi. Jadi sebab tu saya cakap tiada trend yang tertentu. Dia mengikut juga masa. Apa yang viral untuk hari tu atau untuk minggu tu, untuk bulan tu adalah berbeza. Mengikut apa kegemaran ramai di FYP, apa yang datang di FYP masing-masing. Contoh kalau sebelum ni kita ada NPC. Awal tahun hari itulah NPC. Tahu tak apa itu NPC?
Tahu. Bukan netball. NPC tu non-playing character. Di mana ramai lah kita tengok masyarakat ataupun komuniti TikTok ni guna NPC, buat challenge NPC. Semua nak buat challenge NPC. NPC tu dia sebenarnya diasaskan daripada game. Game non-playing character di mana kita bermain dengan emoji dalam live. Kita buka live TikTok tu, lepas tu kita pun cakap-cakap, okay, this is the flower, very beautiful. Ikut apa yang emoji yang sampai dan kita akan ikut. Jadi banyaklah challenge, speed challenge, buat laju-laju cakap, okay, thank you Roses dan sebagainya. Jadi itu antara trend ya sebelum ni. Selain daripada tu ada juga macam trend, okay, tunjuk semua orang akan buat video pendek macam love macam ni untuk mula kita pun tak faham apa benda ni, minta apa benda tu. Dia sebenarnya simbol tunjuk macam okay, best benda tu, seronok. Saya ingatkan berada sini, saya berada di sini sebab dia kan video dia berubah-ubah. Sebenarnya kan? mungkin message tu berbeza-beza ikut. Dia lebih kepada okay, suka like benda tu, jadi okay, buat video macam ramai-ramai. Jadi semua orang pun trending viralnya yang tu. Selain itu ada juga trend, kalau kita tengok trend post hadiah birthday. Semua pun nak buat macam tu. Bagi pilihan kad. Okay, hari birthday nak makan kek di mana? Nak makan kek ke nak makan sushi? Lepas tu bagi pilih pula hadiah. Nak handbag apa? Coach ke Prada? Pilih. Trend. Jadi dia menjadi ikutan. Mula dengan seorang. Kalau kita tengok trend ni, dia bukannya dari Malaysia saja. Sebab trend TikTok ni datang daripada luar negara. Sebab kita tahu, umum tahu penggunaan TikTok ni worldwide. Ya, besar ya. Jadi komuniti TikTok tu bukan hanya dalam negara tapi luas. Kita boleh tengok pengguna di US, UK ya, dan pelbagai negara. Okey. Tadi Dr. Sofia dah terangkan pun apa itu penggunaan media sosial, macam mana algoritma membentuk trend kan. Betul? Ada tak macam jenis-jenis tertentu ataupun kategori dalam bentuk trend-trend di TikTok ni? Macam saya cakap tadi lah, trend di TikTok ni lebih kepada apa yang kita minat. Dia algoritma tu baca kita punya minat, hobi, dan secara tak langsung kita akan join group tu. Contoh, kita search pasal masakan, ya, masakan lah. Itu biasalah, kita gosip. Gosip, contoh kita tengok gosip artis tentang dia sipolan dan sipolan, A dan B bercerai, contoh. Lepas tu apa terjadi? Keluar lagi di FYP kita banyak lagi sebab kita search satu dan terus datang. Contohnya sebelum ni saya 2-3 bulan lepas kot berkenaan dengan Marissa. Mungkin naik FYP nama siapa Marissa. Semua tu tanya, satu Malaysia tanya siapakah Marissa. Jadi isu trend seperti ini ya. Tengok kalau kita mencari maklumat berkenaan gosip lah yang kita dapat. Sekarang ni yang paling orang mungkin jengkel lah juga kan dikatakan adalah tidak sehebat Nisa AI. Benda tu menjengkelkan semua orang kan. Betul. Orang keep on letak tidak sehebat. Selain itu kita tengok banyak lagi macam trend menggunakan AI, suara AI kan, suara AI ataupun watak-watak kartun AI bercakap, dan bila mereka guna AI ni boleh bersuara dengan lantang. Sebab apa? Sebab mereka menyorok di belakang karakter kartun tersebut. Yang itu saya tak pasti. Macam mana tu, Doktor? Kalau kita tengok sekarang ni, kalau pergi ke TikTok, ada karakter emoji tapi dia bercakap-cakap. Jadi melalui karakter tu dia boleh menyampaikan message dan sebagainya, dan tanpa memberi identiti sebenar. Jadi boleh jadi popular, mendapat sambutan kerana idea yang disampaikan, maklumat yang diberikan dan lantang bersuara memberi maklumat. Jadi orang suka dengar. Tapi kalau kita tengok benda macam ni, dia agak tidak sihat juga sebab bersembunyi di sebalik karakter. Bila tak menonjol diri sendiri, memang kita berani bercakap apa saja. Sama macam dekat internet kan, semua orang jadi macam keyboard warrior. Bercakap apa saja, melontarkan pelbagai pendapat peribadi yang kadang-kadang agak sensitif kepada orang lain kan. Jadi kalau sebab semuanya bergantung pada algoritma pengguna, apa yang mereka minati. Kalau contoh macam saya lebih minat isu-isu tertentu lah kan. Apa tu? Isu apa tu? Isu tu macam lah antaranya. Ya, mungkin filem, mungkin juga makeup ke, ataupun useful tools untuk digunakan di rumah. Misalnya nampak sangat umur dah tu. Carian tu mengarah kepada wanita-wanita berusia sekian kan. Nak berbalik kepada NPC tadi lah kan. Kalau kita tengok
sehingga ada influencer ataupun pengaruh ni menggunakan NPC ni seakan-akan adalah yang karakter yang menjadi NPC ni. Apa pandangan doktor? Okay, sejujurnya kalau saya sendiri melihat NPC tu, saya agak annoyed. Mungkin tak sesuai dengan umur saya kot. Jadi saya rasa saya dah too matured untuk. Tapi yelah, ramai kecam, ramai juga terhibur. Tak dinafikan kita akan ada dua kategori kalau kita sebut pasal social media ni. Jadi kalau kita tengok golongan yang terhibur tu, memanglah semua akan cakap, alah hiburan je kan, guna NPC buat lawa-lawa, ikut ni sikit kan, macam buat something dekat FYP, menggembirakan hati, menggunakan TikTok kan untuk menghiburkan diri. Contohnya nak healing daripada belajar dan sebagainya. Healing macam tu. Tapi untuk golongan macam seperti saya pula, saya rasa kadang-kadang macam keterlaluan, over, macam tak sesuai dengan kadang-kadang dengan terlebih untuk setengah yang terlebih ataupun melakukan NPC secara berlebihan tu, saya rasa kadang-kadang tak sesuai dengan budaya kita. Contohnya sebab dia macam pengaruh ni ada yang ni contohlah pengaruh yang dua beradik kembar tu. Pinky Doll. Dia boleh meluangkan masa yang setiap hari saya rasa macam beberapa jam. Betul. Menjadi karakter itu. Betul. Saya rasa macam apa pandangan kita? Macam saya cakap tadi lah, sebenarnya macam membuang masa, membuat benda yang tak bermanfaat pada saya. Tapi macam saya katalah tadi, dia ada dua golongan. Sama ada kita macam mana cara kita terima benda tu. Ada yang terima sebagai positif, alah menghiburkan, seronok apa, 2-3 jam hilang stres kan. Tapi untuk pada macam usia saya pula, saya rasa tak bersesuaian. Saya rasa macam membuang masa, membuat benda yang merepek lah, macam apa ni karakter ni kan, mengarut lah pada saya, nak bercakap seperti doll dan sebagainya, dan mengikut karakter-karakter kartun. Effort dia tu kan bermakeup, betul, semua kena makeup, tak makeup tak on. Baiklah kau live menyaga barang macam tu kan. Tapi sebenarnya tujuan asal Pinky Doll tu untuk mempromosikan produk. Itu tujuan asal NPC tu. NPC tapi dia smart sebab dia menggunakan non-playing karakter untuk menarik attraction factor lah, menarik minat bila orang tengok macam kartun kan, bergerak macam doll, living doll macam tu. Jadi terhibur, dia menghiburkan orang sebenarnya. Tapi tengok juga keperluan untuk kita ni, kita rasa macam tak sesuai. Dan mungkin kalau kita tengok di sedikit sebanyak dari konteks kita punya budaya, kadang-kadang tak bersesuaian. Ramai yang terikut-ikut, golongan muda macam berlebihan. Dan tak sesuai tengok watak cowboy kena menari berjoget, dan kadang-kadang orang tua buat lagi lah, kita rasa macam macam rasa menjengkelkan kan. Tapi itu untuk kita, mungkin sebahagiannya penerimaannya berbeza. Mungkin penerimaan yang lain tu rasa macam why not, keep it up with trend, apa salahnya, dah tua pun boleh chill juga. Macam tu lah. NPC dah terlebih ke NPC pula kan. Sebab NPC ni pun sendiri di dalam permainan game ni dianggap sebagai yelah hanya keluar seketika kan. Tapi bila dah effort duduk macam tu untuk 3 jam kan. Okay, sebenarnya kan Dr. Hani, kenapa ramai yang buat NPC ni sampai bermula dengan setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam. Sekarang ni ramai mengutuk NPC ni sebagai minta sedekah cara moden. Tak minta sedekah cara moden, sebab bila kita buat karakter-karakter tu, nanti orang akan like. Bila orang like, orang akan hantar flower dan kita akan collect point. Sebab ramai artis ataupun influencer di TikTok ni mengatakan, okay, dia try je sebagai try, dia punya first try, dia buat 30 minit ke sejam, dia dapat $70. Dapat lion. Jadi secara langsung benda ni macam menggalak kan. Jadi ramailah juga yang kecam benda ni, seperti macam macam saya cakap tadi, nak kutip apa, minta sedekah cara moden. Yalah, dapat duit kan, buat benda bodoh. Tapi boleh saya cakap kan, isu-isu yalah benda-benda yang tak bermanfaat lah. Effort dia kita nak duduk sejam mengikut karakter tersebut. Bukan senang bukan senang. Tapi kita boleh puji lah kalau dia buat itu. Mungkin dia rasa itu adalah membuat buat apa, orang kata beraktiviti, berseronok, tapi dalam masa yang sama dapat duit. Saya tak nak benda macam tu kan. Benda mudah. Ada pro dan cons lah juga. Betul? Kan. Okay. Baiklah. Jadi kalau kita tengok tadi trend bergantung pada algoritma. Apa yang disukai oleh seseorang pengguna pelayar itu sendiri kan, ataupun dia menjadi isu besar dan benda tu memang menjadi FYP, akan keluar di page kita walaupun kita tidak mencarinya. Okey, jadi kalau dilihat secara umum lah kan Dr. Sofia. Dr. Sofia rasa
penting ke adanya trend di dalam TikTok? Sebenarnya kalau gini berbalik kepada isu TikTok tu sendiri sebab kita tengok apa tujuan kita menggunakan medium tersebut. Sebab kalau dilihat banyak kebaikan penggunaan TikTok itu sendiri. TikTok trend tu penting sebab trend tu menaikkan penggunaan tersebut. Contohnya penggunaan TikTok di dalam sektor ekonomi. Macam mana sekarang trend perniagaan, apa yang terjadi kepada small business. Jadi mereka secara tak langsung menggunakan medium tersebut untuk berniaga dan secara individualnya pula saya rasa macam dia membangkitkan confidence diri. Kalau dulu orang macam takut kan nak bercakap. Jadi bila ada yang TikTok ni sendiri sediakan peralatan bercakap, tak perlu dah orang lain. Jadi sesiapa saja yang ingin memulakan small business ni boleh start dengan TikTok. Boleh bina keyakinan diri bercakap dekat TikTok kan, buat live di TikTok. Jadi secara tak langsung saya rasa memang menggalakkan ataupun menggalakkan satu confidence diri, kedua berkomunikasi. Jadi secara tak langsung orang yang bercakap di TikTok ni ada confidence diri dan boleh berkomunikasi dengan menyediakan konten-konten yang sesuai. Itu dari segi ekonomi, sektor ekonomi. Kalau dari segi pendidikan pula, trend sekarang memang semua lecturer boleh dikatakan guru-guru di sekolah, mahu sekolah rendah, sekolah menengah, college dan sebagainya, semua menggunakan, tidak lari daripada penggunaan TikTok ni, menggunakan TikTok untuk pembelajaran dan pelajaran. Sebab kita rasa penting mengikut trend sebab nak cater, nak tarik minat pelajar. Jadi kita pasti ikut. Macam saya cakap tadi, berbalik kepada isu dulu zaman kita Facebook. Jadi Facebook je lah kita guna. Tapi sekarang sebab TikTok lebih interaktif. Jadi pelajar sekarang pun lebih suka. Jadi saya sendiri pun sebagai contoh, saya menggunakan juga TikTok ni sendiri untuk kelas saya, di mana saya menyuruh pelajar membuat video pendek menerangkan topik. Contoh saya ajar subjek Intercultural Com. Jadi pelajar perlu menerangkan balik semula konsep-konsep yang mereka belajar berkenaan dengan budaya dan sebagainya di TikTok. Video pendek sebab TikTok ni biasanya mengambil dalam 1 ke 3 minit cukup. Kalau sampai setengah jam orang dah boring lah. Dah jadi short film kan. Jadi sebenarnya memang video pendek ni dia menarik minat sebab kita boleh swipe je kalau kita tak nak tengok. Jadi dia memang catchy. Kedua itu dari segi pendidikan, dari segi kesenian saya tengok trend TikTok ni banyak membantu mempromosikan industri tanah air. Dari segi kesenian lah, kita tengok industri filem kita, semua pun artis pun semua menggunakan TikTok. Sebab apa? Tahu dari situlah mereka boleh create fan club dan sebagainya. Di industri hiburan itu sendiri Selain daripada itu, artis juga menggunakan platform TikTok nak mempromosikan album terbaru, single, lagu dan sebagainya berinteraksi secara live dengan peminat. Lepas tu cover song pendek-pendek je kan, macam Aina Abdul cover song dibuat 3 minit di TikTok bersama dengan Kai Bahar dan sebagainya. Jadi ini secara tak langsung trend ni menjadi ikutan. Ramai pun akan cover dan secara tak langsung mereka pun mendapat pendapatan, dapat sponsor dan sebagainya. Itu dari segi hiburan. Dan paling penting trend TikTok ni saya tengok dari segi pelancongan. Itu paling menjadi-jadilah sekarang ni. Boom. Sebab apa? Mana nak pergi? Tengok kat TikTok tempat menarik yang perlu dilawati. Banyak Contoh saya sendiri hari Minggu search mana nak pergi weekend ni. Paling best tau, 2 minggu lepas saya jumpa tempat makan Gua Lepak. Sebab saya tengok dekat tiba-tiba muncul kat FYP saya Gua Lepak. Kat mana ni? Okay, saya search, lepas tu pergi dekat Gombak. Gua Lepak, makan dalam gua. Wow. Viral tak viral? Jadi saya bantu untuk viralkan tempat tu. Saya pula record TikTok dan masukkan video tu dalam TikTok saya. Di Gua Lepak tu lah. Jadi nampak tak? Maksudnya kita saling berkongsi. Dia bila kita menonton dan kita pergi, kita pula membuat konten itu, jadinya dia berkesinambungan. Betul. Mulanya sebenarnya kita search pasal makanan, nak makan apa, nak masak apa. Lepas tu bila algoritma tu search makanan, dibawa kepada tempat makan pula. Tempat makan, tempat pelancongan pula. Dia macam berkait kan antara satu sama lain. Jadi saya rasa baguslah dari segi industri pelancongan, dia memajukan tempat tersebut. Kalau tengok sebelum ni banyak kalau Dr. Hani biasa pergi ke restoran-restoran macam hipster, kafe hipster, mana orang tahu? Cecalah hutan macam mana orang tahu?
Dari mana? Betul. Dari sumbernya dari TikTok. Daripada Sebab benda dia kongsi. yang viral lah. Benda viral ni datang dari TikTok lah. Kalau kita tengok trend sekarang ni, memang yang viral ni datang dari TikTok. Sebab kita tengok di TikTok, okey, kita pun tahu kat mana ni. Jadi sekarang ni untuk peniaga dari segi sektor ekonomi tak ada masalah. Kalau you buka kafe kat hutan pun, orang akan datang. Sebab apa? Kuasa viral. Tapi kena ada yang memulakan lah viral berkenaan. Betul. Kalau tidak, tak jadi juga. Tapi sebenarnya peniaga pun pandai. Mereka akan panggil influencer untuk datang ke kedai mereka. Dr. Sofia untuk boleh jadi buat influencer lah. Tidaklah untuk masa ini. Jemput dulu minum Dr. Sofia. Mari kita minum. Okay, Kesian dia kan. Okay. Sila. Okay, anda masih lagi mendengarkan kami, menonton kami di studio, dari studio pula, podcasting dari studio yang dibawakan oleh Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat PSPK Universiti Putra Malaysia. Dan bersama dengan saya hari ini kita ada Dr. Sharifah Sofia Said Zainuddin. Dr. Sofia daripada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Okey, tadi kita dah sebut pasal kebaikan trend ini, algoritma, apa yang menyebabkan berkesinambungannya sesebuah viral itu kan. Jadi apa pandangan Dr. Sofia melihatkan kepada perubahan, faktor perubahan dia daripada dulu, kalau kita masuk TikTok ni lebih kepada orang masuk untuk menari lah. Dia ada trend dia menari tu ataupun Giyomi tu. Itu pada waktunya. Dan sekarang ni dia ada macam ada trend lah, trend lain pula kan. Macam NPC tadi. Jadi secara umum macam mana doktor melihat perubahan daripada yang menari ni sehingga ke sekarang? Kalau kita tengok apa yang saya boleh katakan, perubahan tu dia ada dua lah, ke arah kebaikan dan keburukan. Tapi boleh saya cakap ke arah kebaikan dululah. Perubahan trend dari saya dulu asalnya memang tujuan utama TikTok ni adalah untuk melihat atau menonton video pendek. Tapi trend tu berubah daripada dancing, video pendek kepada sekarang. Apa yang jadi sekarang, banyak sektor yang terlibat yang mendapat pendedahan dan menggunakan sepenuhnya TikTok ni. Dari segi pendidikan, sektor ekonomi, sosial, tourism dan sebagainya. Okay. Apa saya boleh katakan, trend TikTok ni memang kita tak boleh nak hentikan. Betul, memang tak boleh. Tak boleh hentikan. Kita memang tak boleh hentikan sebab akan berkembang dan terus berkembang. Jadi apa yang perlu kita buat, kita sebagai pengguna, kitalah sepatutnya yang memilih yang mana satu kita nak ikut, yang mana satu kita nak tengok, yang mana satu kita nak pilih ya. Jadi semuanya pilihan kita. Kalau kita tengok ramai dekat TikTok ni, sebab trend tu berubah ya, terlalu ramai influencer. Terlalu ramai content creator, influencer di TikTok. Ya, jadi kita pun tak tahu dah. Kalau dulu kita cakap, oh ini dia ni. Kalau dulu kita tahulah macam Khairul Aming. Tapi Khairul Aming masih. Kan. Saya rasa kan antara berbalik pada isu trend TikTok ni, kita Malaysia antara negara tertinggi menggunakan TikTok kedua. Selepas Indonesia. Indonesia yang pertama. Mungkin sebab mengikut populasi lah. Sebab populasi Indonesia lebih besar berbanding kita. Jadi kedua adalah Malaysia. Nampak tak? Kita dah tak boleh lari. Tua, muda, umur tak kira, semuanya menggunakan TikTok. Jadi kita tak boleh lari, kita pun secara tak langsung, macam saya sendiri pun menggunakan TikTok untuk tujuan pendidikan. Saya tidaklah minat sangat nak menari ke, tidak. Tapi saya lebih kepada menggunakan untuk tujuan pendidikan. Jadi masyarakat kita hari ini memang terdedah secara langsung dengan TikTok. Mungkin ada segelintir yang masih tidak guna ataupun tidak berminat. Tapi 80% saya boleh katakan semuanya berada di community TikTok. Jadi TikTok ni, community TikTok ni memang quite strong ya, sebab ada pengikutnya sendiri. Ya, siapa saja yang melalui TikTok, asalkan untuk berjaya di TikTok ni senang je, kena jadi different. Different bukanlah in negative way, tapi different tu maksudnya kita ada idea sendiri, jadi kita sendiri. Sebab saya lihat platform TikTok ni bagusnya, dia menggalakkan kita untuk menjadi diri kita sendiri, true colour. Kita tunjuk diri kita siapa. Tak macam Instagram. Kalau Instagram tu semua indah, gambar pakai filter dan sebagainya. Ya. Tapi kalau di TikTok ni, orang lebih suka kepada genuine. Kalau you jadi diri you, real self. Jadi orang akan suka follow. Contohnya, kalau tengok isu macam Khairul Aming sendiri kan, orang suka gaya dia. Hey, what's up guys? Dia ada trademark dia sendiri di situ. Jadi kalau orang lain ada kedua Khairul Aming pun tak seronok juga, betul tak? Jadi banyak jadi diri sendiri.
Jadi trend di TikTok ni saya boleh katakan dia akan berubah mengikut tahun. Mungkin tahun ini lain, tahun depan lain. Mungkin bulanan pun kan? Ya, bulanan pun dah sentiasa berubah, tak terkejar. Mula-mula kan saya kan sampai saya rasa macam kadang-kadang bila guna TikTok ni macam lambakan, overwhelming sangat. Tak tahu nak follow siapa dah. Dulu saya like star lah, siapa yang saya suka. Tapi sekarang ni macam dah terlalu banyak. Macam tak mau follow pun. Tak tahu dah. Betul macam tak apalah, siapa-siapa je lah. Saya lebih daripada suka tengok macam dekor rumah, masak macam Kak Amin pun saya suka sebab simple cara dia masak tu. Itu yang dari segi trend yang positif lah. Kalau trend yang TikTok yang negatif ni saya boleh katakan kadang-kadang dia tidak bersesuaian dengan norma budaya kita. Macam cara berpakaian kita tengok remaja sekarang kan terikut-ikut dengan fashion luar negara, macam mana kan OOTD kadang-kadang tak bersesuaian. Selain daripada itu kalau kita tengok dari segi pengguna muda macam pelajar sekolah rendah ataupun sekolah menengah, dia telah mempengaruhi minda mereka. Secara tak langsung ramai yang sekarang ni bercita-cita nak jadi influencer. Itu antara yang impak yang saya rasa tidak baik. Boleh jadi influencer macam kata Kak Amin, perlu ada pendidikan. Tapi yang salahnya sekarang ni ramai anak-anak di sekolah ni nak jadi influencer ataupun pempengaruh, tapi tak nak masuk universiti. Mungkin dia rasa tak macam nampak easy money kot. Betul, sebab tak perlu belajar pandai pun. Cakap sebab ada sekarang ni dah jadi trend tau, 50% influencer memperkatakan isu yang tak payah, saya SPM je, saya SPM 4A 2A je. Saya SPM 4E tapi saya dapat buat duit bulan-bulan RM10,000. Siapa tak nak macam tu. Jadi ini secara tak langsung mempengaruhi minda generasi muda. Tidak sihat lah. Tidak sihat. Kalau kita lihat isu yang terbaru baru ini, isu berkenaan TikTok ni di Indonesia. Indonesia sekarang ni, kerajaan Indonesia dah mula nak ban penggunaan TikTok di kalangan penjual. Sebab apa? Sebab banyak kesan buruknya terhadap dah mula dah. Malaysia kita tak tahu lagi, tapi maksudnya Indonesia yang ambil pendekatan awal menghentikan TikTok Shop. Sebab apa? Sebab dia secara tak langsung membunuh ramai macam peniaga-peniaga di kedai yang tidak ada TikTok. Jadi secara tak langsung mendatangkan impak buruk kepada peniaga-peniaga lain. Jadi selain daripada itu mereka tidak bayar cukai dan sebagainya. Dan mereka kadang-kadang menjual harga barangan di bawah market price. Itu mengganggu market bisnes orang lain. Itu yang apa yang terjadi di Indonesia lah. Kalau di US sendiri pun sebelumnya dah lama dah sebenarnya. Donald Trump pun dah stopkan penggunaan sebab kadang-kadang orang terlalu menggunakan TikTok ni untuk menyebar fitnah, terutamanya bila pilihan raya. Election kan di sana. Mereka troll dan sebagainya tanpa tanpa sepadan. Jadi apa yang mereka buat, mereka stop penggunaan TikTok ni. Tapi di Malaysia kita masih diberi peluang. Jadi kita sepatutnya rakyat kita patut sedar dari sekarang menggunakan dengan hemah. Kalau kita tahu banyak kebaikan sebenarnya boleh dapat bila kita gunakan TikTok tu sendiri. Yelah, kalau tutup agak sukarlah untuk kita yang bekerja tidak tentu masa kadang-kadang, walaupun pensyarah kan ada waktu-waktunya memang tak ada masa langsung untuk ke kedai beli barang. So melihat TikTok dia lebih mudah datang kepada kita kan. Betul. Saya rasa kan kalau isu tu saya pun setuju. Sebab apa tahu, bila kita tengok TikTok Shop memang tak sah kalau kita takkan keluar lagi kita tak beli. Setuju tak? Berbahaya sebenarnya. Jadi memang agak berbahaya sebab kita rasa macam rasa nak beli semua sebab terlalu murah. Dan paling best dia punya strategi tu selalu macam sale tu hari ini saja, 2 jam ni je. Padahal kalau you buka sementara tengah live ni anda akan dapat 20%. Bahaya. Tapi sebenarnya esok tengok pun ada juga 20% tu. Lusa tengok pun masih ada. Dan dia pandai mencuri kita lah. Betul. Kita ada kupon penghantaran percuma. Ni ada kupon lagi. Ni harga TikTok bagi murah. Betul. Nampak sangat pembeli. Cuma itulah macam saya cakap lah. Mungkin satu masa nanti ataupun satu ketika nanti trend TikTok ni akan terhenti apabila datangnya social media baru. Itu je lah caranya. Sebab macam kita tengoklah trend. Dulu kita guna Friendster, lepas tu kita guna MySpace, kepada Facebook. Sekarang memang tengah in TikTok. Tapi mungkin akan datang dalam 2 tahun, 3 tahun akan datang, banyak lagi social media baru yang akan datang. Kita tak tahu. Jadi benda ni akan secara langsung lah perlahan-lahan mengurangkan pengaruh TikTok itu sendiri bila adanya social media baru. Dr. Sofia dah advance sama saya. Dia dah buka. Saya baru nak tanya kan.
berkenaan dengan TikTok Shop ni. Okeylah, Dr. Sofia dah menerangkan kebaikan dia, saya pun menambah juga. Jadi kalau lah TikTok Shop di Malaysia ni dihentikan, adakah Dr. Sofia ni pandangan Dr. Sofia lah, wajar ataupun tak wajar? Okay. Kalau bagi pendapat saya, tak apa, teruskan. Tapi mungkin cara yang sesuai adalah macam kerajaan mengenakan cukai, sedikit cukai, sebab kita faham ya. TikTok ni tak sama macam orang kedai. Orang kedai dia kena bayar cukai, kena bayar api air, kena bayar kos lain. Tetapi untuk TikTok ni saya rasa jangan hentikan ya. Tapi mungkin kerajaan boleh buat sesuatu dengan mengenakan cukai. Jadi TikTokers, peniaga di atas talian ni perlu mendaftar. Mungkin itu wajib kan, bila kerajaan wajibkan. Jadi semua ni kena daftar. Maknanya peniaga-peniaga di TikTok ni perlu mendaftar. Jadi secara tak langsung dia memberi balik pulangan kepada kerajaan ya, bila dia kenakan cukai ya, sebab cukai ni membantu negara. Bila dah dia kenakan cukai, peniaga boleh berniaga seperti biasa. Betul. Jadi tak perlu halang TikTok pun pada saya di Malaysia kan. Sebab saya rasa TikTok ni memudahkan. Macam Dr. Tani cakap tadi, senang kita nak beli barang ya. Jadi elok diteruskan, tapi dengan implement ataupun kontrol daripada kerajaan kita sendiri, mengenakan cukai dan sebagainya ya. Pengguna pula peniaga itu sendiri perlu mendaftar. Ini secara tak langsung mengembangkan ekonomi negara. Jadi tak perlu tutup. Saya lihat kan kalau di TikTok Shop ni, TikTok Shop. Okay. TikTok Shop ni ada perkara-perkara ataupun barang-barang tertentu ataupun peralatan yang kita tak pernah sedar wujud. Yang sebenarnya memudahkan banyak urusan kehidupan. Betul. Sebab dia langsung daripada pengeluar ataupun penjual kan, bukan masuk ke kedai kita kena tengok. Kadang-kadang kalau ke kedai ni kita miss juga tempat-tempat tertentu kan. Betul. Itu yang terjebak tu. Saya rasa kan dulu saya pun sebenarnya cuba terus terang, sebenarnya saya pun baru awal tahun ni. Sebelum ni saya tak pernah guna. Sebelum ni saya hanya di Lazada dan Shopee. Tapi bila TikTok, kawan saya lah kenalkan, cakap beli kat TikTok je senang. Mula saya cakap apa benda, macam mana nak beli kat TikTok? Rupanya semudah ABC. Sebab dia dah sediakan beg kuning, tekan masuk, dan yang paling best dia penghantarannya, sebab dia ready stock. Jadi penghantaran tu lebih cepat berbanding dengan Lazada. Even saya beli malam, pagi esok 10 pagi dah sampai dah barang tu depan pintu rumah. Jadi kita merasakan ianya mudah, pantas, dan yang paling best bila kita lihat live ya. Bila kita live tu saya rasa part yang paling seronok. Sebab apa? Contoh, bila kita beli dengan peniaga tersebut, kita ada unsur-unsur interaktif, di mana contoh bila saya beli, okey, terima kasih Sharifah Sofia kerana membeli. Jadi saya tak langsung, okey, kita boleh tanya saiz apa, kita boleh tanya boleh tak tunjuk tadi saiz apa, baju warna apa dan sebagainya. Jadi secara tak langsung kita ada elemen interaktif dengan peniaga tersebut. Jadi bila kita ada interaktif tu, kita boleh tengok sendiri produk tu, kita rasa lebih yakin bila kita membeli. Interaktiviti tu saya bersetuju. Sebab saya suka bila peniaga tu macam semoga dimurahkan rezeki. Betul. Automatik macam okey, nak tengok lagi. Itu yang daripada beli 1 beli 5 tu dah tani ya. Betul. Elemen interaktif tu. Kalau okey, bercerita mengenai TikTok Shop lagi. Mereka mengatakan media sosial bukan platform untuk pembelian, okey, macam Shopee Shopee atau Lazada ni adalah platform membeli atas talian. Tapi kalau seperti TikTok ni dikatakan adalah sebagai media sosial, bukan tempat menjual barang. Apa pandangan Dr. Sofia? Macam saya kata tadi, berbalik kepada penggunaan tersebut. Macam mana kita guna TikTok tu? Pada asalnya tujuannya adalah untuk berkongsi video, ya, video pendek. Tapi sebab ramai mengambil mengambil inisiatif lah untuk menggunakan TikTok ni untuk memulakan perniagaan kecil. Ya, jadi pada asasnya memang social media. Tapi social media ni, apa tujuan asas social media? Untuk bersosial. Jadi disebabkan terlalu ramai pengguna TikTok. Kalau tengok kat Malaysia ni lebih kepada 7 juta pengguna TikTok. Kalau di situ ramai melihat ada peluang. Mulakan bisnes kecil pun masih boleh menjana pendapatan secara online. Jadi secara tak langsung dia berubah daripada platform social media kita guna untuk berhibur, dia berubah ke sektor lain, iaitu merancakkan ekonomi peniaga kecil, lepas tu menggalakkan berkomunikasi, interaksi secara atas talian dan sebagainya. Okey. Kita dah bercerita mengenai algoritma TikTok Shop
yang kalau di Indonesia pun dah diharamkan di TikTok Shop ni. Seterusnya, apa stereotip utama kalau mereka yang tak pernah menggunakan TikTok ni kan akan berasa terhadap trend TikTok ni? Oh, okay. Kalau kita sebut pasal stereotip ni, adalah 2-3 stereotip yang biasa. Kalau biasa, pertama, saya rasa stereotip ni ni biasanya salah ya, andaian overall kita punya opinion tentang benda tu. Bias kita. Stereotip ni gender lah. Contohnya stereotip ni hanya lebih kepada perempuan. Tapi tengok bila tengok statistik memang salah. Statistik menunjukkan ramai pengguna 55% lebih lah, maknanya daripada 50% adalah di kalangan lelaki. Itu stereotip dari segi gender lah. Kita rasa macam pengguna biasalah TikTok ni suka bercakap atas talian, suka bersosial, memang wanita, tapi tidak sebenarnya. Itu stereotip. Ya. Kedua stereotip ni kalau dulu stereotipnya TikTok ni di kalangan pengguna muda je. Orang tahu okey, muda tidak lagi sekarang. Sebab apa? Sebab golongan tua pun macam saya cakap tadi, golongan nenek, atuk, mak, ayah pun dah guna TikTok. Jadi tidak lagi di kalangan muda. Kalau dulu betul golongan milenial ni yang banyak menggunakan. Tapi sekarang antara umur 29 ke 35 tahun, 40 ke 50 tahun juga aktif macam saya cakap tadi menggunakan TikTok tersebut. Stereotip lain contohnya kalau kita dia punya stereotip lain macam tak teknologi, tak high tech, tak boleh guna TikTok. Tidak, sebab sekarang ni tak perlukan knowledge IT pun. Contohnya siapa saja boleh guna TikTok asalkan dia ada masa untuk cari belajar. Sebab ramai je mentor-mentor di TikTok yang mengajar macam mana nak CapCut, nak guna cut video, nak jadikan video FYP. Banyak sangat. Dan yang terkini saya rasa macam saya sendiri pun rasa macam nak affiliate lah, macam-macam affiliate untuk jana pendapatan. Macam mana nak buat video CapCut, nak buat macam NPC tadi nak masukkan apa tu, nak gunakan CapCut dan sebagainya. Jadi ini secara langsung menggalakkan pengguna tu sendiri belajar online. Tak perlu pun official class ya, ataupun pengetahuan IT yang tinggi. Stereotip dia itulah dulu yang awal-awal kena tahu teknologi baru boleh guna. Tapi tidak sebenarnya. Sesiapa saja boleh, tua ataupun muda, asalkan ada minat, ada masa. Nak menghabiskan masa lah. Kan berjam-jam nak tengok, okay, check macam mana orang nak buat ni, macam mana nak jadikan video ni FYP dan sebagainya. Itu antara stereotip. Macam mana nak menjadikan video tu FYP? Kalau Dr. Sofia yelah kan pengguna kan. Susah juga tu. Saya pengguna yang tidak pernah post apa-apa. Saya hanya ke TikTok Shop. Saya rasa kan ini antara saya punya observation lah. Untuk menjadikan satu video tu FYP, kena kena kreatif. Satu, perlu kreatif. Ya, video tu perlu kreatif. Lepas tu bercakap tentang isu-isu yang tengah trend. Okay. Contohnya sekarang ni tentang hashtag Palestine, wearing green for Palestine, solidarity. Kita pun bercakap berkenaan isu tersebut. Jadi secara tak langsung itu berlega-lega di online. Jadi nak jadi FYP ni kena kreatif. Kita bercakap tentang isu yang trending, yang mana sama dengan orang lain. Lepas tu kita menggunakan perkataan-perkataan macam hashtag supaya dia membawa kepada topik-topik FYP itu sendiri. Tapi saya pun video saya tak FYP. Kami lah tu. Sebab saya memang menggunakan TikTok bukan untuk mencari populariti. Ya, tengok bergantung pada niat, apa tujuannya kan? Ya. Ramai yang nak FYP sebab nakkan populariti. Bila dapat video tu jadi FYP, banyak likes. Ya, banyak like, banyak komen, banyak subscriber, banyak peminat dan sebagainya. Ini secara tak langsung mendatangkan wang. Sebab sebenarnya kalau dilihat di TikTok ni senang je buat duit. Kalau you affiliate mana-mana, ramai orang video you jadi FYP, secara tak langsung minggu tu dapat payment dah. Automatic masuk. As long as kita daftar lah dengan dia punya. Dia duit itu diberi oleh TikTok. TikTok itu sendiri. Okay. Duit tu datang dari TikTok tu sendiri. Apabila video kita jadi FYP je, memang, dan nak jadi FYP tu kita kena hashtag FYP lah. Kita kena sebut lah perkataan FYP tu sendiri. Jadi kita kena tengok algoritma juga. Apa yang orang suka tengok sekarang ni, apa yang orang perkatakan sekarang ni. Jadi kita kena bercakap mengenai isu yang sama. Sebab itulah jadi FYP. Nak jadi FYP kena buat macam tu lah. Kalau nak jadi FYP belum lagi lah berniat. Cuma tadi Dr. Sofia berulang kali cakap affiliate. Affiliate tu apa? Kalau untuk orang yang tak tahu apa tu affiliate. Okay, affiliate tu maksudnya kita, ya, contoh macam saya sebagai TikTokers, okay, saya nak mula berniaga barang.
Affiliate tu senang je. Contohnya saya gunakan vacuum jenama Panasonic. Okey, betul, saya affiliate lah dengan kedai yang ada menjual vacuum. Jadi saya pun cakap lah, okey, saya buat konten, saya berlakon. Senangnya guna vacuum Panasonic ni. Saya mention nama banyak-banyak. Betul, bila saya affiliate tu saya dapat bag kuning. Bag kuning tu maknanya siapa yang berminat nak beli vacuum Philips ni, boleh tekan pergi kepada bag kuning saya. Macam tu. Itulah namanya affiliate. Maknanya kita affiliate dengan kita tak perlu beli produk tu pun. Jadi kita jadi macam orang tengah je. Kita guna produk tu, kita cakap, dan secara tak langsung orang akan pergi dan beli. Jadi kalau tengok, tak heran pun kalau you tengok dekat TikTok tu, ramai je orang jual benda yang sama. Ikut kreativiti. Ada orang berlakon lah, sanggup guling-guling menerap berlakon Hindustan dan sebagainya untuk jual satu produk tu. Betul. Benda yang sama, produk yang contoh vacuum Philips. Benda yang sama tapi ikut kreativiti masing-masing. Jadi siapa yang berminat melihat kita, keletah kita kan, orang akan macam terhibur kan kadang-kadang bila tengok keletah kita. Jadi berminat. Okey, sukalah peniaga ni. Jadi bila peniaga tu ada affiliate, jadi secara tak langsung adalah beg kuning dan itu akan menjadi pendapatan. Bila pembeli membeli daripada page tertentu, TikTokers tersebut, dan secara tak langsung mereka akan dapat duit. Macam itulah kita affiliate, dapat duit. Affiliate Jadi doktor boleh jadi affiliate lah. Saya tidak mempromosikan mana-mana produk masa ni. Saya lebih pada mengguna lah. Mungkin lepas ni kita boleh affiliate Cenderamata UPM. Wah, gitu kan. Banyak nak buat duit boleh. Tekan beg kuning di bawah. Mungkin kita juga boleh suruh pelajar kita menjadi pendapatan. Sebab ramai je pelajar-pelajar kita yang menjadi influencer. Kalau betul. Kita lihat kan. Mungkin ada di sekitar kita mungkin, pun. Tapi ada setengah ni kata affiliate ni menjual barang seperti berpura-pura. Apa pandangan doktor? Ada yang kata yalah sesama mereka ni influencer pun saling bertelaga kan. Betul. Kau berlakon je, benda ni tak apa pun. Macam mana pandangan doktor? Saya boleh katakan 20% mungkin fake. Mungkin sebab apa? Sebab nak duit lah. Jadi duta produk ataupun bila orang hantar macam peniaga hantar pada untuk dia orang review, dia tak guna pun tapi dia orang buat mungkin 20%. Tapi apa yang saya dapat lihat melalui observasi saya lah, saya melihat saya rasa 80% genuine. Sebab memang mereka guna. Sebab contohlah saya minat barang rumah. Jadi saya tengok ramai TikTokers ni jual hiasan-hiasan rumah dan mereka memang hias rumah. Memang mereka minat decoration. Jadi secara langsung benda yang datang kepada diorang tu adalah benda harian yang mereka suka, hiasan dalaman rumah dan sebagainya. Macam keperluan harian. Saya yang terpengaruh yang paling teruk adalah tisu basah yang viral tu. Tisu basah rumah yang viral tu. Cara affiliate ni lah yang membuatkan kadang-kadang kita macam, iya ke betul ke boleh lap minyak ni. Ataupun tisu yang tahu. Saya punya pembelian ni pelik-pelik sikit. Sangatlah domestik macam tu kan. Penggunaan barang harian, barang keperluan harian kan. Jadi saya rasa kalau yang tu Dr. Hani rasa macam mana? Genuine ke tidak? Ataupun anda rasa dia fake? Yang itu nampaklah kan? Kebanyakannya sebab apa orang suka macam saya tu berbalik pada TikTok ni, kebanyakannya real. Dia pengguna harian macam kita. Sebab tu kita yakin berbanding dengan Instagram. Kita nak ada orang kata macam mana pendapat dia bila dia guna, word of mouth lah. Betul. Sebab tu kalau kita tengok pentingnya review produk. Kenapa sekarang ni peniaga-peniaga belum lumba bagi produk kepada influencer untuk review. Selalunya peniaga ni dia tak simply bagi. Dia akan tahu, okey tengok, dia akan follow juga influencer tu punya. Contohnya influencer tu tengah minat camping. Jadi secara tak langsung, contoh Nature Hike. Nature Hike memang pengeluar barangan camping popular kan. Nature Hike ni akan hantar kepada sebab apa? Sebab dia TikTokers tersebut memang tengah camping. Jadi produk tu peniaga pun pandai, dia akan pilih. Jadi secara tak langsung orang memang dah follow TikTokers tersebut, memang banyak bagi contoh pergi camping, cerita macam mana, di mana tempat, cara-cara nak camping dan sebagainya kan. Jadi nampak tak peniaga yang datang kepada dia tu company yang terlibat dalam bidang itu juga. Jadi saya tak langsung memang betul lah apa yang dia minat, orang tu minat, peniaga pun datang. Bila kita dah FYP video kita, ramailah akan datang. Kita sudah melihat TikTok ni trendnya apa, TikTok Shop dan sebagainya. Sekarang ni tadi Dr. Sofia ada menyentuh
TikTok ni akan biasalah kita belajar dalam media, sesuatu media lain akan bila datangnya media baru tidak akan melenyapkan media yang lama ni. Betul. Contohnya kita masih ada Facebook, kita masih ada Instagram dan sebagainya. Betul. Jadi doktor sebagai pakar dalam media sosial, pempengaruh dan sebagainya, rasanya lah pada pandangan doktor dan juga pembacaan kan, di masa hadapan apa jenis bentuk media sosial yang mungkin akan datang ataupun terbentuk kan? Ini idea je lah mungkin. Okay, kita ini macam predictable lah ni. Apa kita nak predict untuk future. Betul lah. Okay. Bentuk macam mana media sosial macam mana. Sebab dulu kita ada Flickr, kita ada apa lagi? Foto Bibo, Snapshot, apa lagi? Twitter. Yang hanya ada gambar je kan. Kita tengok gambar, cantiknya orang ambil gambar. Lepas tu datangnya yang lebih interaktif macam Facebook. Lepas tu datang pula yang tak ada apa, cuma gambar dan sedikit caption, Instagram. Sekarang ni short video dalam bentuk TikTok. So apa yang next? doktor rasa Okay. next? Soalannya what's next? What's the next social media? Okay, saya rasa trend ni trend ni dia berpusing kan. Kalau kita tengok trend yang social media ni daripada Facebook tadi ke Instagram dan TikTok akan datang. Saya rasa apa yang saya meramalkan untuk akan datang ni lebih kepada peramal lah. Untuk akan datang ni mesti media sosial yang akan datang perlu menggabungkan semua elemen interaktif. Music, gambar, tu ada. Short video, long video pula. Kalau sekarang ni short video, mungkin lepas ni boleh jadi long video. Mungkin ada yang kita tap je terus jadi long. Macam tu. Tak pun boleh skip dan sebagainya. Dan banyak apps lain lah yang membantu sebenarnya, yang merancakkan social media ni. Saya rasa akan datang tak lari banyak dengan trend yang sekarang ni. Yang penting apa yang generasi ataupun golongan sekarang mahukan adalah interactivity. Dan mungkin kecepatan kot. Interaktiviti dan kecepatan dalam berkomunikasi. Sebab kalau kita tengok tujuan asal media sosial ni asasnya untuk berkomunikasi, bersosial, bersosial sesama sendiri. Mungkin lepas ni kalau boleh ada social media yang boleh klik hantar hadiah terus sampai, mungkin mungkin lagi menarik kan. Kita suka buat elemen surprise. Mungkin betul. Tambah elemen-elemen surprise dalam social media tersebut. Mungkin hantar hadiah sampai apa lagi? Hantar orang sampai terus. Dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita tahu yang macam reward dan sebagainya kan. Mungkin banyak lagi lah yang boleh adakan kreativiti menggabungkan gaming. Sebab sekarang ni gaming dan social media tu berbeza. Peminat gaming tu yang lain, Mobile Legend dan sebagainya. Mungkin lepas ni pengguna social media boleh menjadi avatar di online. Tidak menjadi diri sendiri dah jadi avatar. Semua orang pun berminat ke arah avatar. Dia comel jadi macam baby doll dan sebagainya. Mak, lepas ni jumpa Dr. Sofia dah bukan macam ni dah. Avatar. Menarik sebenarnya macam tu lah. Mungkin akan datang, saya rasa tak lari trendnya. Cuma elemen interaktif tu lah akan lebih sebab kalau kita tengok mengarah. Kalau menyaga ni dah ada pun sebelumnya di Facebook, tapi tidak marketplace di Facebook tu tidak serancak di TikTok. Betul. Lepas tu kalau nak kata ada audio, Instagram sudah ada audio kan. Kemudian Facebook menjadi lebih lagi satu mungkin convergent media. Convergent gabungan antara beberapa media yang merancakkan lagi penggunaan social media itu sendiri. Convergent ni maksudnya bila kita gabung, kita gabung antara media-media, contohnya link antara satu media ke media lain. Jadi secara tak langsung dia membawa pengguna lebih lama melayari internet, sebab kita akan link dari satu media ke media lain, macam tu lah. Sebab kalau sekarang ni media sosial ni lebih kepada lebih menjurus kepada satu-satu. Betul. Kalau kita tengok macam kalau Instagram tu gambar ataupun video yang pendek, terlalu pendek lah kan. Kalau TikTok ni lebih semua ada. Semua ada lah kan. Setakat ini semuanya ada. Video pendek ada. Betul. Gambar interaktif. Tapi kalau kita tengok sekarang Dr. Hani, WhatsApp sendiri pun dah ada live.
live, you boleh share video. Di Facebook pun dah ada, semua dah mengarah ke live tu sendiri. Contohnya Reels di Instagram. Dulu gambar saja, sekarang dah ada Reels, video pendek. Nampak tak? Sebab trend tu mereka nampak, okay, mereka mendapat idea daripada TikTok. Sebab TikTok ni suka tengok video pendek. Jadi orang sekarang ni, kalau di Instagram pun sekarang ni orang tak tengok gambar dah sangat, orang pergi Reels. Reels pun dia akan move dari satu Reels ke satu Reels ke satu Reels yang lain. Betul lah, macam di WhatsApp pun kita tengok sekarang ni semua orang hantar. Betul. Ada je seperti Reels. Ya, seperti Reels. Sebenarnya itu dari CapCut lah dan dikongsikan dari YouTube boleh kita kongsikan di WhatsApp, dari Instagram boleh, ya, dan sama juga di TikTok. Pengkongsian di banyak live sekali tu. Okay, kita dah tanya hampir semua soalan. Kita pun dah sampai ke penghujung podcasting dari studio hari ini. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Dr. Sofia berkenaan dengan trend TikTok ataupun media sosial secara umum. Okay. Nak cakap panjang pun boleh. Okay, saya lebih nak menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan lah. Ya, sebab itu yang kita perlu tahu. Pendengar perlu sedar, ya, tentang kebaikan dan keburukan. Kita tahu memang daripada apa yang kami bincangkan hari ini, banyak kebaikan TikTok ni. Tapi bergantung kepada penggunaan kita sendiri. Apa yang kita buat, apa yang kita search dan sebagainya. Tapi kalau saya nak highlight sedikit, ya, tentang keburukan TikTok tu sendiri. Pertama, menghabiskan masa lah tanpa sedar. Senang je. Kalau dulu kita baca buku mengantuk kan. Baca buku tak sampai separuh page pun dah mengantuk. Ataupun pelajar buat ulang kaji mengantuk. Tapi dengan TikTok ni ataupun social media lain, senang kita menghabiskan masa begitu saja. Setengah hari, ya. Kadang-kadang nak tengok Instagram kejap je, tapi berlarutan. Sama dengan TikTok, tengok lepas satu kita swipe, tak tahu dah 3 jam swipe. Betul. Kita tak sedar. Jadi kita terperangkap dalam masa sebenarnya. Kita tidak menggunakan masa dengan bijak. Kerana terlalu menggunakan social media ini, dan secara tak langsung impaknya ketagihan lah. Ketagih dengan medium itu sendiri. Contoh, satu hari tak tengok TikTok rasa macam alah sunyinya. Macam tak tahu pula pasal siapa-siapa hari ni. Rasa macam hidup ni tiada kawan-kawan. Jadi kita rasa macam friendship tu sekarang ni di atas talian. Padahal in real life tak ada kawan. Betul. Itu yang terjadi, yang macam masalah kesihatan mental dan sebagainya, sebab kita terlalu tertumpu ke arah social media, bergantung, ya, ketagihan bergantung pada social media. Setiap hari rasa tak lengkap. Apa yang kita buat waktu pagi, buka tengok social media dulu, tengok update. Bila kita post, kita nak check setiap 2 minit, nak check tengok berapa orang like. Jadi kebergantungan tinggi terhadap social media itu tersebut. Kedua, masalah dari segi macam algoritma tu sendiri. Algoritma ni, dia menunjukkan sebenarnya tingkah laku kita ataupun sifat peribadi kita. Contohnya kalau kita suka benda merepek, itulah yang sampai kat FYP kita. Kita tak boleh tipu. Jadi benda ni lebih kepada pemilihan kita sendiri. Sebab kalau tak, kita orang tengok, apa yang dia tengok ni merepek kan, dandut. Contohnya kan, dandut ke apa ke, ataupun porno dan sebagainya. Ada, ya, sebab benda tu tiada sensor. Kan jadi Nisa AI tu. Ada sensor daripada TikTok sendiri, tapi tak terlepas juga yang konten-konten yang tidak bersesuaian dengan usia. Tapi masih berlega-lega di ruangan TikTok tu sendiri. Dari segi yang ketiga, saya boleh cakapkan masalah fitnah lah. Fitnah yang kita tak tahu mana berita yang betul, mana yang palsu ataupun yang betul. Sebab semuanya jadi viral dekat TikTok. Semua orang kongsi, ya, di TikTok. Jadi kita susah nak menilai. Masyarakat sekarang ni susah nak menilai mana maklumat yang betul ataupun maklumat yang palsu. Jadi kesedaran lah, media literacy itu penting, ya, bila kita menggunakan social media itu sendiri, sebab untuk sedarkan diri kita, ya, betapa penggunaan social media ni sepatutnya digunakan untuk ke arah kebaikan. Contoh kalau kita tengok dari segi ke arah kebaikan ni, campaign solidarity dan sebagainya. Ramai menggunakan social media untuk create awareness about certain issues. Contohnya berkenaan dengan micro education, Selain daripada tu, ada yang menggunakan segolongan, ya, macam golongan special needs di Malaysia menggunakan medium TikTok tu untuk memperkenalkan, memberitahu masalah apa itu ADHD, apa itu disleksia dan sebagainya. Ramai juga menggunakan medium TikTok ni untuk create awareness, kesedaran umum rakyat yang mana kita tak tahu jadi tahu. Macam Dr. Hani pun cakap tadi, ada juga benda lain yang Dr. Hani baru tahu. Saya tengok semalam TikTok, ada tunjuk video pendek, ya, di TikTok berkenaan dengan rice cooker. Rice cooker tu kecil je, atas dia dah tutup. Dia cakap selepas 20 tahun guna rice cooker baru tahu kegunaan benda tu. Saya pun rasa, saya pun baru tahu. Rupanya di sebalik rice cooker kecil tu
boleh tarik atas dia tu, lapisan tu untuk tutup periuk tu. Itu kegunaannya. Ramai yang berkongsi maklumat kan. Kita pun tak tahu, sebenarnya banyak je kan. Betul. Saya dalam TikTok pun saya macam teruja bila melihat yang kalau Dr. Hani pernah lihat yang macam orang macam orang asli buat rumah satu hari. Siap, betul. Saya rasa macam wow, comelnya macam tu kan. Jadi tertarik melihat konten-konten sebegitu. Jadi apa pun tadi berbalik pada isu kebaikan dan keburukan, TikTok itu sendiri bergantung pada kita. Jadi yang penting kita, sebab kita perlu ada kesedaran media literasi supaya kita tidak menyampaikan maklumat yang salah. Tidak ambil saja dengan mudah tentang contohnya apa-apa isu kan, kita ambil share di WhatsApp pula. Jadi sepatutnya kita sebagai pengguna media, social media, kita perlu tahu mana yang baik, mana yang tidak, ya, supaya kita tidak menyebarkan berita-berita palsu. Dan ini sebenarnya menggugat keharmonian negara, terutamanya kalau kat Malaysia ni. Sebab tu banyak dah kempen menyedarkan rakyat supaya kita tidak memperkatakan berita palsu. Dan di Malaysia sendiri kita melalui banyak media menerangkan tentang tidak memperkatakan tentang 3 isu 3R, royal, race dan religion. Sebab ini kita tahu bila kita sebut isu-isu ini, dia boleh mendatangkan kemudaratan, pergaduhan sesama kaum dan sebagainya. Jadi itu antara yang utama, 3R tu. Tapi sebenarnya banyak lagi isu lain yang patut kita sedar. Sebagai pengguna kita perlu bijak, Sebab tu saya setuju macam kita cakap tadi, kita tengok trend TikTok ni memang tinggi di Malaysia. Sampai tahap yang kita ada award TikTok. Baru-baru ini kan kita tengok yang Khairul Amin menang, dan saya sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Khairul Amin. Untuk menjadi influencer ataupun pengaruh ni, kita perlu ada ilmu. Jadi dia melalui ucapan dia bila dia menang tu, saya rasa dia memberikan impak positif kepada pengguna dan menggalakkan pengguna supaya bijak. Perlu ada ilmu bila menggunakan social media. Itu dia panjang lebar kata akhir daripada Dr. Sofia. Dan begitulah berakhirnya podcasting dari studio untuk kali ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sharifah Sofia Said Zainuddin, pensyarah kanan daripada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, kerana sudi berkongsi dengan kita, memberi kesedaran mengenai media literasi kan berkenaan dengan TikTok. Dan terima kasih kepada semua penonton yang telah sudi bersama kami 1 jam lamanya meluangkan masa menonton podcast dari studio dan pada kali ini, dan sehingga di episod yang akan datang. Selamat tinggal dan Assalamualaikum. Bye. Salam.